KPM. Wah, bukan main lagi main hari. Oh, menjadi. Siap bawa geng lah dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, pada hari ini dalam slot tahap 2 dalam mata pelajaran Sains. Kenapa saya buat macam ni? Kita nak belajar apa hari ini? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini, cikgu kita iaitu Cikgu Muhammad Attaha Mat Dayam daripada SK Bandar T6 Kluang, Johor. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aiman. Aiman apa khabar hari ni? Saya Alhamdulillah baik cikgu, tapi nampak cikgu pun menari-nari tadi dengan rangka kita sebentar tadi. Ya, betul. Itu menunjukkan bahawa rangka ni dan sendi boleh menyebabkan pergerakan manusia lebih mudah. Okey, baik. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini, juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Saiful Amri. Saya daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Apa khabar cikgu? Okey, itu dia. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu, tadi nampak rangka tadi menari-nari cikgu. Apa kaitan dengan topik kita hari ini cikgu? Berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kita akan belajar tentang rangka dan sendi. Di mana kita akan belajar tentang bagaimana rangka ni berfungsi untuk tubuh manusia kita. Okey, cantik cikgu sebab kita nampak macam manusia biasa, tapi sebenarnya dalam kita ada rangka ni cikgu kan? Betul. Kalau tanpa rangka, sebenarnya untuk berdiri pun kita tidak boleh. Okey, baik. Jadi pada hari ini Cikgu Attaha akan terangkan berkaitan dengan topik kita berkaitan dengan rangka dan sendi. Jadi cikgu, murid-murid kita di rumah pun dah bersedia. Jadi boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu? Sudah tentu Aiman. Silakan. Jadi kita akan teruskan tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu mulakan, cikgu nak murid-murid di rumah dan begitu juga Abang Aiman berfikir sama-sama apakah yang akan terjadi sekiranya manusia tidak mempunyai rangka. Seperti yang murid-murid dapat lihat dalam gambar, manusia ini boleh berlari, berjalan. Jadi sekarang saya nak Cuba Aiman fikirkan apa akan terjadi sekiranya rangka tu tidak wujud dalam badan kita. Mak, kalau rangka tak wujud dalam badan kita, habislah kita cikgu. Lemah lolai kita dan tak boleh lari dah kan? Ya, betul. Seolah-olah kita ni mungkin hanya boleh mengesot. Kita tidak boleh lagi untuk berdiri tegak. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan kita boleh berdiri, apa yang menyebabkan kita boleh berjalan? Kerana kita memiliki sistem rangka. Dan mengapa kita boleh bergerak seperti ini? Kerana kita mempunyai sendi. Okey, seterusnya, sistem rangka manusia sebenarnya dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Jadi daripada hujung kepala hingga ke hujung kaki, kita akan dapati pelbagai jenis tulang yang ada pada badan kita dan membentuk sistem rangka. Tanpa sistem rangka, seperti yang telah cikgu katakan tadi, manusia tidak dapat bergerak, tidak dapat berjalan, melompat. Sebab rangka ialah sebagai sistem sokongan kepada manusia. Agaknya kalau kita tak ada rangka dan sendi cikgu, kita pun macam cacing juga kan? Bergerak dia macam betul. tu. Kalau kita tengok kan Aiman, sebenarnya kita boleh tengok antara ular dan juga cacing. Ular mempunyai sistem rangka, tetapi cacing tidak punya sistem rangka. Jadi sebab tu ular, walaupun dia menyusut, tapi dia masih lagi boleh naikkan badan dia ke atas. Sebab ia mempunyai sistem rangka yang menyokong untuk dia berdiri seperti itu. Berbanding dengan ulat tak boleh lah buat macam itu kan Aiman. Okey, baik. Itu info yang baru saya tahu hari ini rupanya cikgu. Ular pun ada rangka dia cikgu. Baik, ular. Kita nak berehat seketika dan selepas ni kita nak tahu juga tentang tulang ni, apa nama-nama tulang dan sebagainya. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot tahap 2 dalam mata pelajaran Sains tahun 5. Hari ini memang cukup menarik lah cikgu. Sebab kita dapat bersama dengan tengkorak kita kat sebelah ni. Sebenarnya kita nak belajar apa ni cikgu dalam segmen pada kali ini? Silakan cikgu. Okey, jadi pada segmen kali ini kita akan belajar tentang nama tulang-tulang yang ada pada rangka dan juga sendi. Okey. Jadi kalau Aiman tengok yang ni besar ni. Yang sana yang kecil. Okey, jadi kedua-duanya akan kita berkaitan dengan rangka dan juga sendi. Okey. Baik. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu tentang kedudukan tulang. Okey, di bahagian atas, okey, di bahagian atas ni seperti dalam gambar rajah juga, itu ialah bahagian tengkorak. Tengkorak kita. Kemudian di bahagian tengah sini kita ada rusuk. Okey, kita ada rusuk dan juga di bahagian belakang kita ada tulang belakang. Di kiri kanan kita ada tulang tangan dan juga kita ada tulang kaki. Jadi di luarnya adalah kulit, manakala di bahagian dalam kita ada tengkorak, kita ada rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan juga tulang kaki. Aiman ingat betul-betul, selepas ini cikgu nak uji. Okey, baik. Seterusnya, tadi kita dah belajar tentang kedudukan tulang dan juga nama-nama tulang. Sekarang kita juga akan perhatikan pada gambar rajah yang telah disertakan ini ialah kedudukan sendi. Okey, di bahu kita ni ada sendi tulang bahu. Lepas tu kita ada sendi tulang leher, kita ada sendi tulang belakang, sendi tulang pinggul, sendi tulang tangan dan juga kita ada sendi tulang lutut. Jadi kat semua bahagian badan kita ni ada penyambung di antara dua tulang iaitu sendi. Okey. Jadi kita dah tengok sendi kat mana, kita seterusnya ingin tahu apakah itu sendi. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Jadi setiap kali ada dua jenis tulang yang berbeza, penyambung di tengah-tengahnya kita akan panggil ia adalah sendi. Kita akan namakannya sebagai sendi. Cuba Aiman tunjukkan pada badan Aiman satu bahagian sendi. Sendi cikgu. Di sini cikgu. Betul. Betul ke? Kalau kita boleh gerakkan leher kita, macam ni. Contohnya, kat sini pun kita ada sendi. Juga lutut. Okey? Yang bila ada melibatkan dua tulang ataupun lebih dan bersambung, di situlah kedudukan sendi. Okey. Jadi, untuk aktiviti kali ini, kita nak Aiman untuk guntingkan keratan pada kertas tersebut dan sambungkan pada bahagian sendi. Okey, mula-mula guntingkan, lepas tu gunakan peniti. Seterusnya, Aiman perlu sebutkan bahagian-bahagian yang ada pada aktiviti yang telah Aiman lakukan. Boleh cikgu? Boleh saya mulakan cikgu? Boleh sekarang. Okey. Jadi maknanya kita punya badan ni cikgu, dia punya rangka ni terpisah-pisah sebenarnya tapi disambung dengan sendi. Macam tu ke cikgu? Betul. Okey. Jadi sendi ni yang menyebabkan kita boleh bergerak. Kalau tanpa sendi, sebenarnya manusia akan jadi kaku. Dia akan jadi keras, jadi kejung seperti patung. Jadi dengan sendi ni barulah kita boleh bergerak. Jadi cikgu sebab itulah kita kena jaga sendi-sendi kita cikgu Orang kata kena banyak minum susu. Baru susu kita untuk apa tu? Untuk menguatkan tulang. Kalsium Okey. Baik Aiman, teruskan gunting. Selepas tu Aiman perlu gabungkan pada kertas yang telah disediakan. Boleh cikgu. Jadi kepada murid-murid di rumah pun boleh buat juga aktiviti ini yang mana kita dapat tahu bahawa dalam badan kita ni ada rangka-rangka yang mana membantu kita dalam berjalan, melompat dan sebagainya cikgu kan? Sementara itu kalau murid-murid di rumah pastikan ketika menggunakan gunting ni perlu berhati-hatilah sebab ia alat yang tajam. Begitu juga dengan peniti. Okey Aiman, sebenarnya cikgu pun dah bantu sedikit Aiman Okey, murid-murid boleh teruskan menggunting bahan ini. Tapi sekarang kita nak Aiman cantumkan dengan apa yang telah cikgu berikan lebih awal. Itu dia. Okay. Dah ada dah orang kata rangka-rangka yang dah dipotong dah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cantumkan cikgu. Cantumkan pada papan yang telah disediakan. Okey, yang first kali ni saya nak cantumkan dia punya kepala dulu. Dia punya tengkorak dan juga rusuk. Okey cikgu.
Jadi cikgu, kenapa kita kena tahu tentang rangka dan rusuk ni cikgu? Kita kena tahu sebab barulah kita boleh jaga kesihatan badan kita, pergerakan betul, cikgu. badan kita tu kita kena hati-hati. Kalau terlebih bergerak nanti boleh jadi patah pula kan. Yelah, kadang-kadang bila kita bermain ataupun bersukan cikgu mungkin berlakunya kecederaan dekat situ kan. Ya, betul. Mungkin disebabkan faktor kita tak menjaga kawasan-kawasan yang seperti sendi-sendi ni ataupun tulang kita cikgu kan. Okey, baik. Jadi pastikan tepat ya Aiman. Cantumkan di antara lubang dengan lubang. Okey, baik cikgu. Okey. Ni bahagian, saya cuba bahagian tangan dulu cikgu. Okey. Bahagian rusuk dan juga untuk bahagian murid-murid di tengkorak rumah tak dah dapat siap dah. tengok, lepas ni Abang Aiman akan tunjukkan hasilnya. Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi ke bahagian kaki pula cikgu. Lubang dengan lubangnya Aiman. Lubang dengan lubang Masuk bertindih. Bertindih. Okey. Baik, jadi murid-murid kat rumah pun boleh juga buat aktiviti seperti ini supaya kita dapat tahu, oh dekat sini tulang, dekat sini rangka dan di sini sendi. Itu dia. Dan kita boleh gunakan jarum peniti untuk menyambung bahagian-bahagian ni sebab lah. sendi ni boleh bergerak. Jadi kalau kita gunakan gam tak boleh bergerak dah. Jadi pakai peniti ni kita nampaklah pergerakan dia tu. Okay, nanti kita tekan dulu. Okey, baik. Okey. Tapi kalau mengikut sendi ni cikgu, di bahagian kaki ni lebih besar daripada bahagian tangan cikgu Ya, betul. Okey. Baik, dan sikit lagi cikgu. Kalau kita tengok di tengkorak kita bahagian depan ni cikgu, kalau kita tengok di bahagian rusuk tu adalah di antara bahagian yang besar. Betul cikgu? Ada fungsinya. Nanti kita akan terangkan. Sekarang kita fokus pada bahagian label ni dulu. Okey, boleh cikgu. Okey, nampaknya Abang Aiman hampir menyiapkan sambungan yang telah diberikan. Okey, cuba Aiman gerak-gerakkan sikit tangan dia. Dia boleh gerak lah cikgu. Okey, kejap. Okey. Okey, Ya, dia boleh gerak. Kaki dia. Kaki dia pula cikgu. Ni dia tengah sepak cikgu. Dia tengah sepak ni. Tengah sepak. Okey, jadi secara lisan, Aiman cuba tunjukkan dahulu. Sebelum kita menulis, saya nak Aiman tunjuk pada raja tersebut. Okey, bila saya tanya secara lisan, Aiman jawab. Pada papan ini. Okey. Okey. Di manakah bahagian tengkorak Aiman? Tunjukkan dengan tangan je. Okey, tengkorak di bahagian atas cikgu. Okey. Bahagian sendi lutut. Lutut di bahagian sini cikgu. Boleh bergerak kan? Boleh gerak cikgu. Dia tengah dan sebelum kita bergerak. menulis untuk aktiviti melabel, saya nak Aiman tunjukkan juga bahagian rusuk. Bahagian rusuk di bahagian atas ni cikgu. Di bahagian dada. Okey, betul. Okey, nampaknya Aiman telah mahir di bahagian ni dan tahniah Aiman kerana telah menyiapkan tugasan ini. Saya bagi Aiman satu dahulu ganjaran. Okey. Okey, sila pilih ganjaran bintang di sana dan lekatkan pada pancatan ganjaran. Terima kasih cikgu. Saya ambil warna pink lah cikgu. Okay. Saya letak dekat sini cikgu Letak di tengah-tengah. Okey. Okey, baik. Okey, satu. Okey, sekarang Aiman ambil pen marker tersebut dan labelkan sistem rangka manusia. Okey, baik. Tadi cikgu dah ajar kepada kita dalam kelas tadi. Yang pertama, murid-murid apa jawapannya? Di bahagian atas ni adalah tengkorak. Okey, betul ke ni? Di samping tu murid-murid juga boleh sama-sama dengan Abang Aiman untuk menjawab soalan ini. Okey. Dan yang kedua, di bahagian sini tadi cikgu ada sebut, iaitu rusuk. Okey. Dan yang ketiga, kita lihat di sini adalah apa ya? Yang ni tulang belakang. Belakang. Okey. Dan di bahagian sini adalah tulang tangan. Okey, dan yang terakhir adalah tulang kaki. Okey cikgu, macam mana dengan jawapan saya cikgu? Okey, biar cikgu semak jawapan Abang Aiman. Tengkorak betul, rusuk betul, tulang tangan betul, tulang kaki betul dan tulang belakang pun betul. Okey. Okey cikgu. Nampaknya Abang Aiman dapat markah penuh dekat situ. Berapa bintang cikgu nak bagi ni cikgu? Okey, jadi sebab Aiman tadi dia pun dapat jawab sendi dengan betul dan dapat menjawab sistem rangka pun dengan betul, saya bagi Aiman 2
bintang. 2 bintang. Okey. Itu dia cikgu. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita buat dalam kita memahami sistem rangka manusia dan juga sendi. Baik para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot tahap 2 dalam mata pelajaran Sains tahun 5. Dalam topik yang kita bicarakan pada hari ini berkaitan dengan rangka dan juga sendi. Baik, cikgu. Dalam segmen kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, pada kali ini kita akan menerangkan pula fungsi bagi setiap rangka dan juga sendi tersebut. Okey Aiman. Baik, apakah fungsi sistem rangka? Kita nak tengok satu persatu. Untuk tengkorak, kita nak melindungi otak kita daripada kecederaan. Kalau tak ada tengkorak, kita main bola, tengkorak kita, otak kita akan jadi rosak. Jadi sebab itulah kita memerlukan kita punya tengkorak untuk melindungi bahagian otak. Seterusnya, tulang belakang. Okey, di bahagian tulang belakang iaitu terdiri daripada atas kepala, daripada atas ini sehingga ke bahagian bawah, itu ialah untuk menyokong sistem tubuh kita keseluruhannya supaya kita boleh berdiri dan kita boleh bergerak lebih mudah. Okey, Aiman kena ingat sebab lepas ini Aiman perlu melakukan tugasan. Okey, cikgu. Okey, seterusnya untuk tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan juga jantung. Macam kita tahu di bahagian kawasan ini Aiman, okey, kita rasa keras di bahagian luar, tetapi di bahagian dalam ni terdapat pelbagai organ yang penting, yang utama untuk manusia. Di antaranya kita ada peparu, ada jantung, ada hati, ada perut. Okey, jadi ini perlu dilindungi dengan menggunakan tulang rusuk. Seterusnya, tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Kalau kita nampak ada orang dia boleh melakukan pusingan, okey, melakukan lompatan. Jadi ini disokong oleh tulang tangan dan tulang kaki dan memudahkan untuk manusia melakukan pergerakan. Kita boleh kerana menggunakan tulang tangan dan juga tulang kaki. Okey. Seterusnya, saya nak terangkan juga tentang fungsi sendi. Yang pertama, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan secara pusingan ataupun putaran. Cuba kita lakukan sama-sama, Aiman. Kita perlu pergerakan secara pusingan. Pusingan. Okey, ini pusingan dan kita boleh juga berpusing. Ini kerana ada terdapat sendi pada bahagian leher manusia di sini. Okey. Seterusnya, sendi pada tulang bahu, tulang tangan, tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Okey, contohnya yang kita buat sekarang, kita boleh ke depan, kita boleh ke belakang, kiri, kanan. Jadi kerana wujud sendi. Kalau tak ada sendi, tak boleh gerak. Keras je. Keras sebab tak ada penyambung. Okey. Seterusnya, sendi tulang pada bahu. Bahu kita sini membolehkan pergerakan tangan kita ke belakang dan ke hadapan, ke tepi ataupun membuat putaran. Sekarang cuba kita buat sama-sama ke belakang. Tangan kita ke belakang dan kita boleh ke hadapan. Okey, ke tepi, buat putaran. Kita boleh membuat putaran. Ini kerana adanya sendi bahagian tulang bahu. Okey. Seterusnya, sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan atau diluruskan. Aiman tak bolehlah, Aiman kat dalam sana. Saya buat. Okey. Jadi kita boleh naikkan. Okey, ini adalah sebab ada pada lutut kita dan juga pinggul kat sini. Okey, bahagian pinggul kita. Menyebabkan kaki kita boleh dibengkok ataupun diluruskan. Baik. Jadi sekarang Aiman dah belajar
tentang fungsi sistem rangka dan juga sendi. Jadi kalau Aiman boleh ingat apa yang kita dah belajar, saya nak Aiman sekarang cuba padankan pada soalan tersebut. Sekiranya Aiman dapat jawab dengan betul untuk semua soalan, kita akan bagi ganjaran. Okey, baik cikgu. Jadi untuk soalan yang ada di papan putih kita pada hari ini, iaitu padankan sistem rangka dan fungsinya. Okey cikgu, bermula pada soalan yang pertama ni, tulang belakang. Mana tulang belakang? Ini dia tulang belakang. Okey, untuk tulang belakang ni sudah semestinya cikgu dia menyokong tubuh sebagai sokongan dan pergerakan. Mana satu ni ya? Saya pun dah confuse tadi. Baik cikgu, saya mulakan daripada bawah dulu boleh cikgu? Boleh. Tengkorak melindungi otak. Okey, saya padankan cikgu ya. Silakan. Okey. Tulang rusuk iaitu melindungi organ dalaman. Okey. Tulang tangan dan tulang kaki. Tadi yang bergerak pakai tulang apa tadi? Kita banyak bergerak. Bergerak. Menyokong tubuh sebagai sokongan dan pergerakan. Saya rasa di atas ni cikgu. Dan tulang belakang pula adalah menyokong tubuh. Saya tidak akan bagi jawapan lagi yang betul. Aiman perlu selesaikan satu lagi dahulu. Soalan kedua pula cikgu. Ya, silakan Aiman. Soalan yang kedua, murid-murid, nanti tolonglah saya jawab soalan. Okey. Yang pertama, padankan sendi pada tulang dan fungsinya. Yang pertama, sendi tulang leher. Tadi kita buat dah tadi cikgu. Ya, betul. Iaitu membolehkan pergerakan kepala secara pusingan ataupun putaran. Baik. Dan yang kedua, sendi tulang bahu, iaitu fungsinya adalah untuk membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi atau membuat putaran. Okey, ini jawapannya. Dan yang terakhir sekali, sendi tulang lutut dan tulang pinggul, membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Okey cikgu, bagaimana dengan jawapan saya cikgu? Okey ke tak okey ni? Okey, bagaimana murid-murid? Bagaimana jawapan Abang Aiman tadi? Betul ke tidak? Ya. Seperti yang murid-murid nampak, murid-murid dah mengangguk nampaknya Aiman di rumah. Ya, cikgu. Jadi betul, jawapan tersebut tepat sekali. Seperti biasa, Aiman kita akan berikan dengan ganjaran. Lekatkan Aiman satu. Okey, baik cikgu. Saya lekatkan di sini cikgu Okey. Okey, bagi merangkumkan aktiviti ini, kita juga telah sediakan video bagaimana murid-murid melakukan aktiviti yang melibatkan fungsi sendi dan juga sistem rangka. Okey, mari kita sama-sama saksikan. Dengan adanya tengkorak tadi cikgu, barulah murid kita boleh menanduk. Boleh cikgu cerita sikit tak apa aktiviti mereka lakukan? Ya, murid tadi sebenarnya menunjukkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem rangka. Sebagai contoh, pada video yang kedua tadi, kita nampak murid menanduk bola. Mungkin dia akan rasa sakit, tetapi ia tidak akan mencederakan bahagian otak yang lebih utama. Jadi dia hanya terkena pada permukaan luar, iaitu kita punya tengkorak kita. Okey. Jadi boleh menyelamatkan manusia. Baik cikgu, hari ini kita belajar tentang rangka dan sendi. Mungkin ada rumusan ataupun kesimpulan daripada cikgu. Kesimpulannya, pada hari ini murid-murid telah dapat mengenal pasti kedudukan tulang dan juga kedudukan rangka dan juga kedudukan sendi. Murid juga telah dapat mengetahui fungsi sistem rangka dan juga fungsi sendi. Itu dia. Baik cikgu, jadi macam mana dengan prestasi keseluruhan pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Sajalah nak tanya tu. Sebenarnya kalau kita nampak kat situ, Aiman telah memenuhkan semua ruangan carta ganjaran dan Aiman telah memenuhkan semua carta ganjaran dengan bintang. Sangat cemerlang Aiman pada hari ini. Terima kasih cikgu. Jadi kepada murid-murid kita di rumah cikgu, di manakah mereka nak mendapat bahan-bahan rujukan kita pada hari ini? Seperti biasa, murid-murid boleh melayari pelantar 5 KPM yang lengkap dengan soalan latih 2B. Jadi, sila layari pelantar tersebut. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ataha di atas pembelajaran kita pada hari ini, dan hargai badan anda dan jaga baik-baik, dan jangan lupa jangan duduk saja, terus buat latihan, senaman dan sebagainya untuk memberi kesihatan kepada badan kita. Dan kita habis di sini, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sistem
rangka manusia berkait dengan tulang rusuk tengkorak, tulang belakang, tulang tangan dan kaki, lengkaplah semuanya. Sistem rangka manusia pelbagai fungsinya, melindungi otak, menyokong tubuh, melindungi organ dalaman manusia. Selamat sejahtera.